Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini cikgu nak menerangkan satu topik dalam tingkatan 5 iaitu tajuk perkomputeran gate logik. Okey, diharap semua dapat faham dan boleh dijadikan sebagai nota untuk persediaan peperiksaan SPM. Okey, untuk tajuk ini ada beberapa perkara yang perlu ditekankan oleh pelajar. Antaranya yang pertama ialah melibatkan senarai simbol gate logik, di mana gate logik asas terdapat 3 gate logik asas, iaitu gate dan, gate atau dan juga gate tak. Untuk yang kedua ialah kombinasi gate logik, di mana ada 4 kombinasi gate logik, iaitu gate tak dan, gate tak atau dan gate eksklusif atau. Dan satu lagi ialah gate eksklusif tak atau. Okey, pelajar perlu faham dulu asas gate logik asas, di mana yang 3 itu barulah terhasilnya kombinasi gate logik. Okey, untuk gate dan, okey, simbol yang kita kena jelas ialah bentuknya seperti huruf D, di mana ada 2 kaki dan akan keluar menjadi C, itu dikenali sebagai gate dan. Untuk gate atau, bentuknya seperti U, so atau. Jadi dia ada 2 kaki sama dengan simbol untuk gate dan, tetapi dia dalam bentuk U, so kita kenali sebagai atau. Dan satu lagi gate di mana dikenali sebagai gate tak, dia bentuknya segitiga dan ada simbol bulat. Okey, itu untuk 3 gate asas. Untuk gate tak dan ialah gabungan di antara gate dan gate tak. Okey, itu kita panggil dia gate tak dan. Untuk gate tak atau dan tak gabungannya. Dan untuk gate eksklusif atau, dia adalah atau tapi dia berbeza di antara gate atau dengan gate eksklusif atau ni ada satu garis di hadapan selepas garis AB itu terhasilnya gate atau eksklusif atau. Okey, untuk tak atau pun sama, tapi yang bezanya dia adalah gabungan di antara gate atau dan juga gate tak. Okey, so simbol ini wajib difahami oleh pelajar lah. Okey, yang kedua ialah jadual kebenaran. Okey, dalam jadual kebenaran ini senang pelajar nak faham berdasarkan pemboleh ubah yang digunakan. Iaitu pertama, jika kakinya 1, kebarangkalian input yang terhasil ialah 2. Okey, jika kakinya 2, dia akan buat 2 kuasa 2 jadi 4. Maksudnya dalam jadual itu akan ada 4 kotak. Untuk kakinya 3, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey, dan untuk untuk kakinya 4, 2 kuasa 4 sama dengan 16. Dan input biasanya diwakilkan dalam bentuk pemboleh ubah A, B, C ataupun sukatilah X, Y, Z, tapi biasanya dia bermula dengan A, B diselang lagi lah dan seterusnya. Okey, ini adalah contoh jadual kebenaran yang terhasil mengikut pemboleh ubah. Sekiranya pemboleh ubahnya 1 dan biasanya dia adalah gate tak, hanya 2 input sahaja terhasil, iaitu 0 dengan 1. Untuk input, bila kita menggunakan 2 pemboleh ubah iaitu A, B, okey, akan ada 4. So, dia akan bermula dengan 0011. Selepas itu, dia akan berkurang 2 kuasa 1 dibahagi dengan 2, 0101. Okey, untuk yang seterusnya, sekiranya pemboleh ubah yang digunakan 3 kaki, akan terhasil 8. Iaitu bermula dengan 4041. Tapi dia akan berkurang bila B 2021 dan seterusnya. Begitu juga dengan C, akan berkurang lagi 01, 01, 01 dan 01. Dan yang terakhir ialah sekiranya kakinya ada 4.
Okey, iaitu akan terhasilnya jadual kebenaran sebanyak 16. Okey, ini adalah jadual kebenaran untuk menghasilkan get logik. Okey, seterusnya. Ini cara macam mana kita nak buat ungkapan pada get logik. Okey, kita tengok pada yang pertama, get dan. Dan ada dua kaki, bermakna jadual kebenarannya ialah 4. So, bermula dengan 0011. Bagaimana kita nak dapatkan hasil pada kaki C? Okey, dalam jadual dalam dan ini adalah darab. Bermaksud di sini ialah kaki A akan darab dengan kaki B. So, 0 darab 0, 0. Itu adalah bagaimana kita nak mengira nilai yang keluar daripada get tersebut. Dan hasilnya ialah get C sama dengan AB. Okey, maksudnya di sini dia darab dan hasilnya dalam bentuk darab. Okey, get atau ialah tambah. Jadi, ungkapan booleannya ialah C sama dengan AB. Yang ni ialah formula wajib yang kita kena faham. Get tak ialah get yang disongsangkan. Maksudnya di sini, A01 bila keluar daripada melalui get tak, kita akan songsangkan nilai itu, terhasillah nilai 10. So, formulanya ialah C sama dengan A. Okey, nilainya telah disongsangkan. Begitu juga dengan get tak dan. Okey, tak dan maksudnya di sini get itu adalah get yang gabungan di antara get dan dengan get tak. Dan hasilnya ialah jadual kebenarannya ialah C sama dengan A songsang. Okey, A, B songsang. Maksudnya di sini nilai yang keluar apabila berjumpa dengan tak wajib disongsangkan. Get tak atau sama, dia adalah tambah. Dan hasilnya akan diperolehi dengan C sama dengan A tambah B, tetapi dia songsangkan sebab tak. Okey. Kalau get eksklusif atau ini ialah get di mana apabila nilainya kosong. Okey, apabila nilainya kosong, maka hasil yang keluar ialah kosong. Begitu juga apabila dua-dua kaki satu, nilainya wajib kosong atau tambah. Walaupun kita tahu satu jumpa dengan satu, dia akan jadi satu. Tapi eksklusif ni cara pembacaannya ialah satu nilainya akan jadi kosong. Okey, kalau get tak atau juga berlawanan. Apabila nilai tu 1 tambah 1, kita tahu dia kosong. Tetapi bila atau dia songsangkan, dia akan jadi 1. Okey, itu untuk jadual kebenaran. Okey, ini adalah contoh jadual kebenaran yang kita perolehi tadi, iaitu bagaimana ungkapan kebenaran itu terhasil.